Salam sejahtera dan salam Sarawak sayang, bersama saya Janet Bennett. Berita dimulakan dengan seramai 102 kanak-kanak dari Kompleks Kebajikan Laila Taib, Kuching disantuni dalam satu majlis anjuran Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC. Majlis tersebut telah dihadiri Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari atau Abang Openg yang diadakan di Hotel Grand Margarita Kuching pada Khamis. Majlis dimulakan dengan Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari menyerahkan sumbangan duit raya dan barangan kelengkapan sekolah kepada kanak-kanak Kompleks Kebajikan Laila Taib. Beliau kemudiannya menyaksikan penyerahan zakat perniagaan SEDC yang disampaikan pengurusinya Tan Sri Datuk Ahmad Dr. Abdul Aziz Datuk Hussein kepada Tabung Baitul Mal Sarawak yang diwakili Timbalan Pengurus Besar Tabung Baitul Mal Sarawak Pol Hassan Iskandar Taibi berjumlah RM150,000. Selepas itu, Premier Sarawak bersama tetamu yang hadir berbuka puasa dan menunaikan salat maghrib, salat isyak dan salat tarawih berjemaah yang diimamkan oleh Imam Besar Negeri Sarawak, Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Turut hadir Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Seni yang juga Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah dan Div-Div kehormat yang lain. Berita seterusnya, Masjid Darul Khairat Bakam Miri kini telah siap sepenuhnya dan boleh digunakan penduduk sekitarnya. Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lambe, Dr. Ripin Lamat berkata, ini memberi kelegaan kepada penduduk yang telah lama menantikan siapnya masjid berkenaan. Alhamdulillah, masjid yang lama kita tunggu ni siap. Boleh menampung dalam 1,000 orang jemaah. Dalam perayaan dulu dengan ribuan itu penyiapannya agak lama lah sebab dia salah satu projek yang delay dan kendala ditambah lagi dengan pandemik 2 tahun. Jadi saya rasa projek ini sudah hampir 4 tahun. Tapi alhamdulillah akhirnya siap. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas majlis pra-perasmian Masjid Darul Khairat Bakam Miri yang dianjurkan Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS serta ahli jawatankuasa Masjid Darul Khairat Bakam pada Khamis. Tambah Dr. Ripin, Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari atau Datuk Abang Openg akan merasmikan masjid itu pada 22 April 2022. Sementara itu, dalam majlis sama, Dr. Ripin juga menyerahkan sumbangan wang tunai dan bakul makanan kepada kira-kira seramai 50 orang anak-anak yatim, orang kurang upaya, OKU dan asnaf dari kawasan Bakam. Selanjutnya, mengenai Persatuan Alumni Universiti Sains Malaysia USM Sarawak merancang untuk kembali aktif bagi memberi bantuan dan sumbangan kepada pelajar-pelajar Sarawak yang sedang belajar di USM Pulau Pinang. Penaungnya, Razi Sitam berkata, dengan kerjasama Barisan Esko Persatuan Alumni USM Sarawak yang baru ini dan Persatuan Alumni USM Indok, ia diharapkan akan dapat direalisasikan secara efektif dan berkesan. Tapi apa yang kita nak fokuskan, sebab ramai graduate daripada USM, terutamanya anak Sarawak yang kita belum ada satu data khusus. Jadi kita merancang untuk kumpul data-data yang tidak USM diperlukan oleh sekolah ini. Dan dalam masa yang sama kita ada plan agar satu kerjasama yang dapat kita buat dengan pihak USM dan jadi memberi kemudahan untuk manfaat kepada anak-anak Sarawak yang belajar di USM. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas menghadiri majlis iftar bersama Persatuan Alumni USM Sarawak di Dewan Sri Rampai Kuching pada Khamis. Jelas Razi yang juga Timbalan Menteri Pembangunan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Persatuan Alumni USM Sarawak turut bekerjasama dengan USM bagi memastikan kebajikan dan kemudahan anak-anak Sarawak yang sedang belajar di USM Pulau Pinang sentiasa dipelihara dan diambil tindakan sewajarnya. Terdahulu, Persatuan Alumni USM Sarawak telah mengadakan program Ihya Ramadan 2022 dengan menyampaikan sumbangan kepada 15 golongan asnaf di sekitar Kuching dalam bingkisan Ramadan dan mengagihkan 300 bungkus buah kurma kepada komuniti di sekitar Masjid India Kuching.
Sementara itu, Presiden Persatuan Alumni USM Sarawak Hafiz Rasman Rahman memberitahu pihaknya ini mempunyai 4 matlamat penumbuhannya, antaranya kebajikan, pendidikan, sukan dan sosial ekonomi. Jadi untuk tahun ini dan tahun yang akan datang, kita akan sentiasa melaksanakan program yang boleh memberi manfaat kepada sosial komuniti, khususnya di Sarawak. Jadi apa yang saya dapat capai, ilham saya untuk mencapai matlamat ini adalah dengan mengumpul sebanyak yang boleh ahli-ahli alumni di mana yang pernah belajar di USM dulu. Dalam pada itu, ujar Hafiz lagi, pihaknya juga telah mengadakan sesi meet and greet secara dalam talian bersama Persatuan Alumni USM Induk dan Perkumpulan Anak-anak Sarawak Perkasa, iaitu pelajar-pelajar Sarawak yang sedang belajar di USM bagi menggalakkan mereka menyertai Persatuan Alumni USM Sarawak. Persatuan Alumni USM Sarawak juga telah membuka akaun media sosialnya bagi membolehkan bekas-bekas graduan USM dari Sarawak untuk mendaftar sebagai ahli alumni USM Sarawak dan berkomunikasi dengan Persatuan Alumni USM Sarawak bagi merancang aktiviti dan program yang akan dilaksanakan pada masa akan datang. Mereka boleh mengisi borang keahlian Persatuan Alumni USM Sarawak secara dalam talian dengan melayari Facebook Alumni USM Sarawak Association yang terbuka kepada semua bekas-bekas pelajar dan pelajar-pelajar USM di Sarawak. Laporan berikutnya, sebanyak 300 bungkus bubur lambuk telah diagihkan kepada penduduk menerusi program ziarah UKAS Marak Ramadan di Dewan Seri Lemana pada Khamis. Ahli Parlimen Batang Lupa, Datuk Seri Rohani Abdul Karim berkata, penganjuran pelbagai program memasak dan mengagihkan bubur lambuk di sekitar negeri ini dilihat sebagai salah satu acara mengimaratkan lagi sambutan bulan Ramadan selain bersedekah. Sehubungan itu, beliau amat menyokong dan memuji usaha Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS dalam menganjurkan program seumpama itu. Katanya, semasa berucap menyempurnakan program tersebut, ia dapat memupuk semangat kerjasama antara penduduk kampung serta agensi kerajaan. Program dengan kerjasama Maisyiat Bahagian Seri Aman, Jabatan Penerangan Daerah Seri Aman, Angkatan Pertahanan Awam, Ahli Jawatankuasa Pengurusan Dewan Seri Lemana serta Pertubuhan Persatuan Wanita Sarawak Seri Aman itu diadakan bagi memasak bubur lambuk secara gotong royong untuk diagihkan kepada penduduk kampung. Berikut pula, sebanyak 200 bungkus bubur lambuk telah diagihkan sempena program Ihya Ramadan Agihan Bubur Lambuk di Kampung Hulu Beladin, Pusa pada Khamis. Program anjuran pemuda Dun Benting Maro itu telah disempurnakan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Benting Maro, Razaili Gapur. Dalam majlis ringkas itu, beliau telah mengagihkan bubur lambuk sambil beramah mesra bersama masyarakat setempat di Kampung Hulu Beladin. Pada hari yang sama, Razaili turut hadir dalam majlis buka puasa dan penyampaian sumbangan kepada golongan asnaf Kampung Pusa di Masjid Rahmaniah Pusa. Majlis berbuka puasa dan penyampaian sumbangan itu merupakan anjuran Pusat Khidmat Dun Benting Maro sempena sambutan bulan Ramadan. Dalam pada itu, seramai 100 orang golongan asnaf telah menerima sumbangan berbentuk wang tunai daripada Adun Benting Maro bagi meringankan beban mereka menyambut Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini. Turut disampaikan sumbangan kepada Surau Darul Amin, Kampung Hulu Pusa, Surau Nadratul Hijrah, Kampung Hulu Pusa, Surau Darul Sakinah, Kampung Tengah Pusa, Surau At-Taqwa, Kampung Hilal Pusa dengan masing-masing menerima sumbangan berjumlah RM5,000 dan Masjid Rahmaniah Pusa menerima sumbangan sebanyak RM15,000. Berita diteruskan dengan Tabung Baitul Mal Sarawak TBS telah menganjurkan Majlis Iftar Perdana Program Kasih Ramadan 2022 di Dewan Majma' Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah pada Khamis. Pengurus Besar TBS, Datuk Abang Muhammad Sibli Abang Muhammad Naili berkata, majlis berkenaan adalah untuk meraihkan golongan asnaf dan pelajar-pelajar tasfih sempena menyambut bulan Ramadan pada tahun ini. Dalam program tersebut, Datuk Abang Muhammad Sibli telah menyerahkan bantuan Aidilfitri kepada seramai 483 golongan asnaf dan pelajar-pelajar tahfiz daripada 22 buah pusat tahfiz. Sementara itu, bercakap mengenai program Kasih Ramadan, katanya ia merupakan usaha proaktif TBS untuk memastikan keperluan hak asasi masyarakat Islam dijaga. Program Kasih Ramadan ini adalah satu usaha yang proaktif daripada pihak kami untuk memastikan
masyarakat Islam kita ada dua. Yang pertama, yang asnaf, akan kita pastikan semua keperluan hak asasi mereka akan kita sediakan. Dan kedua, untuk mereka yang terkesan dalam keadaan post pandemik. Jadi oleh sebab itulah dalam Ramadan kali ini kita nak secepat mungkin kita agihkan keperluan-keperluan yang mereka gendaki. Sementara itu di Miri, seramai 40 orang dari syarikat MCS Management Sdn Bhd telah menghadiri ceramah keselamatan kebakaran dan tata cara sanitasi Kendiri. Program anjuran Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Daerah Lawas itu telah diadakan di Balai Bomba dan Penyelamat BBP Lawas pada Rabu. Dalam ceramah itu, para peserta juga diberikan penerangan, pengenalan mengenai sains kimia kebakaran, pengusian bangunan, sistem pepasangan aktif dan pasif, kaedah bancuhan sanitasi dan lain-lain lagi. Selain itu, JBPM Daerah Lawas turut membuat demonstrasi pemadaman menggunakan alat pemadam api serta demonstrasi memakai dan membuka peralatan pelindungan diri PPE. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Orang ramai diingatkan untuk tidak leka dan terus patuhi SOP. Salam UKAS.